Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jadi baru-baru ini kita dikejutkan dengan suatu fatwa yang baru sahaja dikeluarkan oleh Hay'ah Kibaril Ulama As-Saudiyah ataupun Majlis Ulama Tertinggi Arab Saudi yang telah mengeluarkan suatu fatwa melabel Jamaah Ikhwanul Muslimin sebagai sesat, pengganas dan keluar daripada ajaran agama yang sebenar. Suatu fatwa yang bagi kita sukar untuk kita terima. Mungkin kita boleh disagree ataupun tidak bersetuju dengan pendekatan politik ikhwan dan beberapa pendekatan-pendekatan mereka. Tetapi untuk melabel suatu pertubuhan dakwah yang mempunyai sejarah begitu lama dan merupakan gerakan dakwah yang antara yang tertua yang memberi sumbangan dan kesedaran kepada umat Islam, terutamanya masyarakat Arab di Timur Tengah. Kita sangat terkejut dengan fatwa tersebut. Bahkan kita tahu di Malaysia sendiri kita telah mendapat kelebihan dan kebaikan yang sangat banyak hasil daripada jasa-jasa yang dimulai oleh Hassan Al-Banna hingga sekarang. Kita lihatlah di sekolah-sekolah, kita lihatlah di NGO, dilihatlah di universiti-universiti, ada istilah usrah. Itu merupakan model yang dipelopori pada awalnya oleh Ikhwanul Muslimin. Dan kita di Malaysia menggunakan benda yang sama, sistemnya sama, usrah dan rukun-rukun usrahnya. Kita semua memahaminya dan mengamalkannya. Dan kita lihat maksurat, zikir-zikir yang dikumpulkan oleh Hassan Al-Banna juga adalah kita amalkan hingga sekarang. Maka untuk kita melabel jamaah itu sebagai teroris, pengganas, hanya sebab mereka takut dengan pengaruh politik Ikhwanul Muslimin. Dan ini sebenarnya berbalik kepada berbalik kepada isu pergolakan di antara beberapa negara Arab dengan Qatar, di mana Arab Saudi bersubahat dengan UAE, Dubai dan Jordan dan beberapa negara-negara Arab yang lain telah melakukan suatu muqata'ah ataupun boykot, memutuskan semua perhubungan dengan negara Qatar. Kenapa tuan-tuan? Kerana Qatar dikatakan menjadi tempat perlindungan bagi pengganas. Lalu kita lihat apakah yang mereka maksudkan sebagai pengganas. Sedangkan Qatar merupakan antara negara Arab yang mempunyai pengkalan tentera US di sana dan merupakan antara ally ataupun sahabat bagi Amerika Syarikat. Tetapi bagi Arab Saudi dan UAE yang lain, mereka telah melabelkan Qatar sebagai suatu negara yang merupakan safe haven atau tempat selamat bagi pengganas. Lalu disidik rupa-rupanya kerana Qatar pro ataupun friendly, berbaik dengan Ikhwanul Muslimin, menjadi tempat perlindungan bagi pejuang-pejuang dan pemimpin gerakan kemerdekaan Palestin iaitu Hamas, dan juga merupakan tempat di mana salah satu ibu pejabat, kalau tidak salah saya ibu pejabat ataupun antara pejabat utama Kesatuan Ulama Sedunia, Al-Ittihad Al-Alami li Ulama Al-Muslimin, adalah di Qatar. Dan di Qatar lah Syekh Yusuf Al-Qaradawi menetap di sana, mencari refuge, tempat perlindungan, kerana Mesir telah menjatuhkan, Mesir sejak lama telah tidak mahu Yusuf Qaradawi. Lalu Yusuf Qaradawi menetap di Qatar begitu lama, bahkan pernah menjadi dekan di universiti di Qatar. Lalu kerana disebabkan Qatar menjadi berbaik dengan Ikhwanul Muslimin, berbaik dengan Hamas, berbaik dengan Kesatuan Ulama Sedunia, berbaik dengan Syekh Yusuf Qaradawi, lalu dilabelkan Qatar sebagai pengganas. Dan akhirnya hingga sekarang kita mendengar fatwa yang terbaru daripada Arab Saudi, Majlis Ulama yang tertinggi, Hay'ah Kibaril Ulama As-Saudiyah, telah melabelkan, mengecopkan Ikhwan sebagai sesat.
Dan saya tertarik dengan respon Asy-Syatibi As-Saghir, digelar sebagai Syatibi yang kedua ataupun Syatibi Junior, yang merupakan rais ataupun presiden Kesatuan Ulama Sedunia, iaitu Dr. Syekh Ahmad Raisuni hafizahullah. Beliau telah respon sebagai respon atau rad terhadap fatwa Kesatuan Ulama Saudi yang tertinggi ini. Dia melabelkan kembali ulama-ulama Saudi ni yang bersekongkol untuk mengeluarkan fatwa sebegitu dengan label ulama syaitan, umala, digunakan term umala. Mereka ni bukan ulama tapi hay'ah umala id-daulah, lebih kurang macam tu. Umala maksudnya upahan yang diupah oleh bos-bos mereka. Maka kemana saja bos mereka mahukan, maka fatwa akan dikeluarkan untuk memuaskan hati mereka. Kan? Bahkan kata Syekh Raisuni agak kasar teguran beliau, semata fatwa mereka ni, kata Syekh Raisuni, untuk memuaskan kehendak bos-bos mereka dan syaitan. Subhanallah, ini suatu bagi saya review ataupun kritikan yang sangat tajam terhadap Hay'ah Kibarul Ulama As-Saudiyah. Mengapa mereka tidak mengeluarkan fatwa di saat ratusan ulama-ulama Saudi ditangkap oleh rejim Muhammad bin Salman? Di manakah fatwa mereka? Di manakah fatwa mereka sewaktu Syekh Salman Audah ditahan sehingga sekarang tanpa pembicaraan yang adil? Di manakah fatwa mereka ketika Mariah Carey melakukan konsert di Arab Saudi? Di manakah fatwa mereka sewaktu rejim yang terbaru ini, Muhammad bin Salman, telah membenarkan pesawat-pesawat Israel untuk mengguna ruang udara Arab Saudi? Bayangkan tuan-tuan, kita pergi ke umrah, kita menunaikan manasik haji dan sebagainya, menunaikan ibadah haji, menunaikan ibadah umrah, kita menziarahi Rasulullah SAW, menziarahi para sahabat di perkuburan Baqi'. Kita mencari, menghayati penat jerih Nabi. Kita melihat bagaimana Nabi melawan pengkhianatan Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani yang lain yang telah mengkhianati umat Islam. Kita pergi ke umrah, kita pergi haji, kita nak merasai perkara sedemikian. Tetapi subhanallah, lepas ni kalau kita pergi, kita akan perasan pesawat-pesawat Israel lalu di atas udara Arab Saudi. Bayangkan tuan-tuan, kita sedang melakukan solat di depan Kaabah, melakukan solat berdekatan dengan masjid Nabi, berdekatan dengan maqam Nabi. Tiba-tiba di atas udara di atas Kaabah, di atas maqam Nabi, kita melihat pesawat-pesawat, mungkin tak lihat, tapi pesawat Israel sedang bebas. Bayangkan, kita nak biarkah pesawat Israel lebih tinggi daripada tanah-tanah suci yang kita sanjung? Nak biarkah belakang-belakang ataupun kaki-kaki orang Yahudi Israel Zionis untuk berada di atas tanah suci kita? Patut kita tanya iman kita. Saya seru kepada Kesatuan Ulama Saudi, adakah kalian, di manakah kalian, di manakah fatwa kalian terhadap perkara itu? Di mana fatwa kalian? Saya amat bersedih. Kita patut rasa sedih. Setiap umat Islam patut terasa ini merupakan pengkhianatan yang sangat besar. Ini bukan soal ijtihad politik, Syekh ni politik, betul dua pahala, salah satu pahala. Ini Israel yang melarang Israel melakukan penempatan haram di tanah-tanah Palestin. Mereka telah mengebom betapa banyak ribuan syuhada Palestin, sama ada di Dhifah Gharbiyah ataupun di West Bank ataupun di Gaza. Dan saya sangat terkejut perkara ini berlaku. Bahkan menurut akhbar Israel sendiri melaporkan bahawasanya Benjamin Netanyahu telah pergi
ke salah satu tempat di Arab Saudi untuk bertemu dengan Muhammad bin Salman. Lalu kerajaan Benjamin menidakkannya dan Muhammad bin Salman menidakkannya. Tetapi akhbar melaporkan sedemikian jika benar itu juga memang merupakan pengkhianatan demi pengkhianatan oleh orang yang kita anggap sebagai penjaga dan pembela dua tanah suci, khadimul haramain. Kita sangat bersedih dan kita nak tanya kepada hay'ah kibarul ulama, antum kibarul ulama, aina fatwakum, mana fatwa kamu terhadap perkara-perkara begini? Adakah layak kamu mengendap diri kamu sebagai salaf, pengikut salaf, manhaj salaf? Sedangkan Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, mereka semua tegas dengan kezaliman yang dilakukan oleh pemerintah. Yang kita sedih. Dan perkara ini juga disokong oleh sekutu-sekutu Arab Saudi seperti UAE. UAE juga mengikuti jejak Arab Saudi dan Majlis Al-Ifta, Al-Majlis Al-Imarati lil-Ifta, Majlis Fatwa UAE. Ini pengurusi oleh Syekh Abdullah bin Bayyah, telah mengeluarkan fatwa yang sama, tuan-tuan. Fatwa yang mengatakan bahawasanya jamaah Ikhwanul Muslimin sebagai irhabi, pengganas. Kita nak tanya kepada Majlis Fatwa UAE, adakah tindakan kerajaan kamu UAE mengangkat larangan arak dan membenarkan pasangan-pasangan yang tidak berkahwin untuk duduk sekali? Adakah itu bukan suatu benda yang melampaui batas agama? Di manakah fatwa kamu? Saya nak tanya kepada ulama-ulama Majlis Fatwa UAE, di manakah fatwa kamu ketika mana kerajaan kamu dengan begitu bangga mendeklar perjanjian damai dan Donald Trump mengatakan, kalau tak silap saya, $1 billion deal, kalau tak silap saya, satu deal of the century. Donald Trump begitu bangga kerana kawan karibnya Benjamin Netanyahu begitu bangga, seronok. Akhirnya ada negara Arab yang sudi nak ikut kita. Lalu UAE dengan mencemarkan maruahnya mensign, tanda tangan perjanjian damai tersebut dengan begitu bangga. Sedangkan ketika perjanjian itu dimeterai, Israel mengebom Gaza. Lalu kamu mengeluarkan fatwa mengatakan perjanjian damai itu adalah demi maslahah. Lalu keluarlah term-term maqasid, maslahah dan sebagainya, maslahah ammah, etc. Kamu kata fatwa ini, kamu kata dalam fatwa kamu, perjanjian ini bagus untuk keamanan sejagat, ta'ziz as-silm. Masalahnya, wahai Syekh UAE, saya nak tanya, di manakah ta'ziz as-silm? Di manakah kesejahteraan yang kamu cakapkan ketika mana perjanjian itu dimeterai, Gaza dibom? Di manakah keselamatan rantau Timur Tengah yang kamu war-warkan dalam fatwa kamu? Di mana? Dan di saat kamu begitu tergamak mengeluarkan fatwa begitu, seorang pejuang kemerdekaan Palestin dan ulama yang terkemuka, Syekh Raid Salah, ketika itu dipenjarakan oleh rejim Zionis laknatullah alaih. Di manakah fatwa kamu ketika benda itu berlaku? Kita nak tanya kepada Syekh UAE dan Syekh Hamzah Yusuf antaranya, yang tergamak dan satu wawancaranya mengatakan dengan sangat-sangat, bagi saya sangat biadab, apabila beliau tergamak menyalahkan rakyat Palestin kerana bertindak untuk mempertahankan diri. Kenapa rakyat Palestin bangkit melawan? Sepatutnya mereka bila diserang oleh Israel, mereka patut duduk diam-diam, betul kata, wahai dunia, selamatkanlah kami, selamatkanlah kami. Wahai Syekh Hamzah Yusuf yang dihormati, yang keilmuanmu dikenali, mengapa statement ini dikeluarkan olehmu? Wawancara ini ada yang full, boleh lihat di YouTube.
Dan mengapa kamu sanggup berkata demikian? Adakah kamu lupa hadis Nabi SAW? Man qutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh kerana mempertahankan hartanya, mempertahankan agamanya dan sebagainya, dia adalah syahid. Adakah rakyat Palestin tidak berhak untuk mempertahankan tanah mereka yang mereka duduk sejak begitu lama? Adakah umat Islam di Palestin dan umat Islam keseluruhan yang tidak boleh mempertahankan tanah suci mereka, iaitu Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, alladhi barakna, yang mana Allah Ta'ala memberkati kawasan Jerusalem dan sekitarnya, di mana tempat itu berlakunya peristiwa Mi'raj. Ada satu benda yang tidak masuk akal untuk kamu berkata sedemikian rupa. Saya hanya mampu mungkin husnuzon, barangkali mereka ditekan, tapi tergamak. Mula-mula kata perjanjian dengan Israel itu menepati maslahah. Kemudian kamu label pula Ikhwanul Muslimin sebagai teroris. Hanya kerana kamu bimbang, hanya kerana pemimpin-pemimpin dan bos-bos kamu bimbang dengan pengaruh Ikhwanul Muslimin yang mengambil kuasa dengan cara demokratik. Kerana kamu tahu pemimpin-pemimpin Arab kebanyakannya semua diktator yang korup. Diktator-diktator tidak mahu suatu suara demokratik bangkit. Mereka telah mengambil pelajaran daripada apa yang berlaku pada Arab Spring ataupun yang disebut oleh Syekh Yusuf sebagai Thawratul Sya'b, kebangkitan rakyat. Namun kebangkitan rakyat itu malangnya berjaya ditumpaskan. Ini satu benda yang sangat menyedihkan hati, tetapi cahaya kebenaran itu akan sentiasa marak. Meskipun di cahaya kuasa kegelapan itu bersama-sama dengan mereka itu pendeta-pendeta, orang-orang yang membawa kitab, tapi insya-Allah cahaya kebenaran akan tetap menyala. Kita harus melihat perkara ini dengan lebih luas. Kepada diktator-diktator Arab, mereka sangat takut dengan suara demokratik yang dibawa, antaranya yang dibawa oleh Ikhwanul Muslimin. Mereka naik kuasa di Mesir dengan cara demokrasi. Kini mereka dilabel sebagai pengganas. Setiap letupan yang berlaku, immediately dikatakan ini adalah ikhwan, ini adalah tindakan ikhwan. Maklumat itu dapat dari mana? Daripada mukhabarat, daripada polis-polis Mesir. Yalah, mereka akan senang. Ini kerja ikhwan. Habis ikhwan dipersalahkan. Dan Muhammad Mursi syahid di penjara. Mati kerana tidak mendapat perubatan yang sepatutnya. Dan ribuan-ribuan tahanan-tahanan ikhwan dan tahanan politik di Mesir di dalam penjara Skopje. Di mana suara-suara ulama-ulama terhadap mereka. Dan sekarang ini UAE dan Arab Saudi mahu membawa suatu naratif keselamatan, keamanan sejagat. Kita mahu aman. Dan naratif yang mereka bawa ini bahaya. Kerana mereka mendatangkan satu naratif bahawasanya kita ini Islam ini adalah seolah pasifis, iaitu kita tidak boleh melawan. Kalau hak kita diambil, kita harus tenang. Kalau hak kita ditindas, kita harus tenang. Inilah naratif yang dibawa oleh UAE. Naratif yang dibawa oleh Arab Saudi. Saya sangat secara jujur saya rasa begitu terhina sekali apabila Arab Saudi sanggup menganjurkan simposium wasatiyah, simposium keamanan, dan dianjurkan oleh Muhammad bin Salman. Dianjurkan simposium keamanan itu, dalam masa yang sama di penjara Arab Saudi ribuan ulama-ulama ditangkap, ditahan tanpa pembicaraan yang adil. Antaranya Syekh Salman Audah, faqallahu asrahu. Moga Allah bebaskan dia dan bebaskan ulama-ulama yang lain. Hanya kerana mereka kritikal terhadap Muhammad bin Salman. Kritikal. Lalu dimasukkan ke dalam penjara oleh rejim Muhammad bin Salman. Tapi mereka datang dengan suatu simposium keamanan, simposium wasatiyah. Tapi mereka pada masa yang sama, mereka tidak suka orang yang tidak sekepala mereka, lalu dia masuk ke dalam penjara. Kita tidak lupa, mimbar kamu digunakan untuk mengabsahkan kezaliman yang telah berlaku. Mimbar di tanah suci telah menjadi alat
untuk memuaskan nafsu-nafsu mereka yang tidak, mereka-mereka yang zalim. Jadi kita perlu tarik nafas dan melihat perkara ini dengan sebetulnya. Jangan hanya kita nampak orang itu, syekh di Arab Saudi, lalu kita cepat-cepat percaya. Kita harus lihat pendiriannya, memikir dan melihat dengan kritikal. Dan kita sangat terkesan dengan apa yang berlaku sekarang ini. Naratif-naratif yang dibawa itu seolah-olah apabila hak rakyat diambil, hak rakyat tidak ada kuasa, maka yang berkuasa adalah diktator. Naratif ini hanya menguntungkan pemimpin-pemimpin diktator di negara Arab dan juga di seluruh dunia. Memuaskan hati Amerika, memuaskan hati Israel. Kerana apa? Kerana Israel dapat menggunakan diktator-diktator Arab ini. Kerana Israel sangat takut kalau munculnya satu suara demokratik di negara Timur Tengah, especially terutama di Timur Tengah, kedudukan Israel akan tergugat. Maka saya seru kepada seluruh mereka yang melihat ini adalah Israel. Tiada khilaf pada Israel ini. Siapakah Israel? Apa yang Israel dah buat? Kita dah tahu siapa dia. Maka sepatutnya fatwa-fatwa yang dikeluarkan adalah untuk melawan Benjamin Netanyahu dan sekutu-sekutunya. Sewaktu ini sepatutnya umat Islam bersatu, bukannya menyalahkan pejuang-pejuang seperti Hamas dan Fatah dan sebagainya. Saya sangat bersimpati dengan apa yang berlaku pada Hamas. Mereka dalam keadaan tersepit, mahu meminta pertolongan negara-negara Arab. Hanya ada Qatar dan Turki saja untuk membantu. Negara-negara lain dah mula ke arah tatbi', neutralization ataupun menormalisasikan hubungan dengan Israel. Termnya at-tatbi', menormalisasikan hubungan dengan Israel. Ini semestinya suatu benda yang tidak boleh diterima. Tidak boleh langsung diterima. Tetapi itulah apa yang berlaku ini, kita sangat kesali. Dan apa yang berlaku di Gaza, pejuang Hamas dilabel teroris oleh mereka ini. Dilabel teroris. Dan hinggakan Liga Arab sendiri, Arab League atau Liga Arab. Macam kalau di Eropah ada Kesatuan Eropah, antara negara Arab mereka ada Liga Arab, Al-Jami' Al-Arabiyah kalau tidak silap saya. Liga Arab sendiri yang sepatutnya sebelum ini merupakan at least mengangkat suara Palestin sebelum ini, sekarang ini Liga Arab juga dah mula abandon, dah mula menarik diri sedikit demi sedikit daripada Fatah dan juga Hamas. Apa sudah jadi? Adakah Israel ni selayaknya menjadi suatu negara yang tertubuh di bumi ini? Ada kita nak biar Israel menguasai Jerusalem, menguasai Baitul Maqdis, membunuh dan menghancurkan rumah-rumah umat Islam, rumah-rumah rakyat Palestin yang beragama Islam, rakyat Palestin beragama Kristian dan sebagainya, dihalau daripada rumah mereka? Kita katakan itu demi keamanan sejagat. Logik apakah yang kita pakai? Ijtihad apakah yang kita pakai? Maslahah apakah yang dipakai? Bukankah tanah suci Baitul Maqdis itu adalah amanah yang daripada Khalifah Umar Abdul Aziz. Amanah yang pertama daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amanah daripada Khalifah Umar Al-Khattab. Amanah daripada Saifuddin Qutus. Amanah daripada Nuruddin Zanki. Amanah daripada Salahuddin Al-Ayyubi. Maka di manakah Salahuddin Al-Ayyubi di kalangan kita? Hati Salahuddin thaniyan fina. Panggillah Salahuddin yang kedua di antara kita. Dan moga Allah Ta'ala mengurniakan kita Salahuddin Al-Ayyubi yang kedua, yang dapat kembali di saat kita sudah tidak dapat melihat lagi di mana kebenaran. Kita di zaman era post-truth, post kebenaran, di mana kejahatan itu, kegelapan itu disaluti dengan kebenaran. Seolah-olah itu benar. Ini syekh sekian-sekian. Seorang yang hebat, ilmunya hebat. Tetapi, subhanallah, bersekongkol dengan Israel, laknatullah.
Bagaimana kita? Lalu benarlah bila saya memikirkan hadis bahawa kita akan ikut musuh-musuh Allah ini. Hingga ke lubang biawak pun kita akan masuk. Mungkin sebelum ini di sekolah kita akan fikir, ya kita berkonsert kot, kita tengok movie, kita lara, kita minum arak. Mungkin itu dimaksudkan kita ikut. Sebenarnya bahkan orang-orang yang boleh baca kitab, orang-orang yang pakai sorban, yang boleh hafal hadis juga telah mengikuti jejak langkah in the sense that mereka mengeluarkan fatwa yang mengabsahkan tindakan kezaliman ini. Ini adalah Israel, wahai tuan-tuan dan puan. Tidak ada khilaf sepatutnya bahawa Israel ini adalah musuh Allah Ta'ala. Kita mendoakan setiap hari Allah mansur Islam wal muslimin. Kita akan doa Allah mansur ikhwanana al-mustad'afina fi Palestin. Ya Allah, bantulah saudara kami di Palestin. Tergamakkah kita untuk membantu musuh kita, sedangkan kita doa setiap hari untuk kebebasan Palestin? InsyaAllah saya harapkan, bak kata lagu nasyid Arab, sanaftiru fil Quds asimatu Palestin yaktubaha Rabb ar-Rabb. InsyaAllah kita akan berbuka puasa di Palestin. InsyaAllah kita akan berbuka puasa. Sanaftiru fil Quds. Kita akan berbuka puasa di Masjidil Aqsa, Asimatu Palestin. Dan ianya adalah ibu negara Palestin. Yang demikian itu, yaktubuha, telah pun ditetapkan oleh Arab, telah pun ditetapkan oleh Tuhan kita. Biarlah kelompok-kelompok itu mahu membawa satu naratif yang berbahaya. Saya harap kita faham. Dan perkara ini telah pun disebut oleh Syekh Yusuf Qaradawi sejak lama lagi. Sudah muncul satu golongan yang mengatakan bahawasanya kita ini perlu dakwah bila jihad. Dakwah, ajak orang ke dalam Islam, ajak orang untuk berbaik-baik. Tetapi bila hak kita diambil, hak kita ditindas, kita tidak boleh mempertahankan diri kita. Kita tidak boleh nak menuntut. Kita tidak boleh. Kita hanya pasifis. Tak apa, kita tenang. Biarlah orang tampar pipi kanan kita, kita suap pipi kiri kita. Meskipun yang tampar kita orang Israel, tidak ada mengapa. Kan? Meskipun Israel mengebom Gaza, mengebom rakyat Palestin, tidak mengapa. Maka kita sangat sedih apa yang berlaku. Bahkan sewaktu Mursi memegang kuasa di Mesir, Mursi berucap dengan begitu berapi untuk mempertahankan Palestin, dan ini sangat digeruni oleh Israel. Mursi membuka sepadan Rafah seluas-luasnya ketika Gaza diserang. Apabila Mursi jatuh, sepadan Rafah ditutup, Gaza diserang dengan bom fosforus. Tuan-tuan lupa ke? Bom fosforus, kita semua ingat, tengok TV, nampak bom fosforus tu masuk ke kulit dan orang itu akan menjerit kesakitan. Tidak ada ubat yang boleh hilangkan kesakitan itu sampai dia mati. Itu kita lupakah orang Israel duduk di tepi rumah mereka melihat pengeboman yang berlaku, lalu lihat seolah-olah itu adalah upacara bunga api. Lalu kita mahu berbaik dengan mereka atas dasar keamanan sejagat. Keamanan sejagat mana? Sewaktu saudara kamu, sewaktu kamu sign perjanjian itu, saudara kamu diserang, saudara kamu dibom. Maka saya lihat ini fatwa-fatwa yang mereka keluarkan itu hanyalah sebagai pelindung untuk agenda-agenda diktator-diktator, bos-bos mereka. Hanya untuk menguatkan, mengukuhkan kedudukan diktator-diktator mereka. Oleh yang demikian, secara konklusinya, saya serulah kepada tuan-tuan dan puan dan kepada diri saya sendiri agar kita berdiri tegak untuk kebenaran. Kerana Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist.
Jadilah kamu, wahai orang yang beriman, berdiri teguh dengan kebenaran. Walaupun kamu berpegang pada kebenaran itu akan merugikan kamu. Dan di ayat yang lain Allah Taala, walau ala anfusikum, walaupun penyaksian kamu ataupun pembelaan kamu terhadap kebenaran itu akan memberi akibat yang tidak elok kepada kamu, dan walaupun terhadap keluarga kamu. Jadi kita kena pegang teguh dengan kebenaran. Apatah lagi kepada ulama-ulama di mansibil ifta, di jawatan-jawatan fatwa. Adakah kita lupa Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah. Dan mereka yang menyampaikan pesanan-pesanan dan mesej-mesej, risalah-risalah yang suci daripada Tuhan, dan mereka hanya takutkan kepada Allah, wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah. Mereka hanya takut kepadanya dan tidak takut pada sesiapa pun melainkan kepada Allah. Maka kamu di posisi yang fatwa, maka sekiranya perkara itu memerlukan kepada bayan lil haq, keterangan demi kebenaran, maka kamu harus wajib mempertahankan kebenaran meskipun ia mengancam kamu. Jika kamu merasakan diri kamu tidak layak, maka seeloknya kamu lepaskan jawatan itu demi keselamatan kamu. Jadi sekadar itu saja. Moga-moga naratif-naratif yang mereka bawa itu kita dapat tepis, kita dapat buang jauh-jauh. Kerana naratif ini, kata Syekh Yusuf Qaradawi, telah muncul satu naratif yang mengatakan bahawasanya agama ni dakwah saja, tidak ada jihad. Maksud apa-apa yang berlaku pada kita terima saja. Tanpa pipi kanan, kita suap pipi kiri. Itu bukan Islam. Kita harus tuntut. Kalau hak kita ditindas, kita ada hak. Di Malaysia kita ada perlembagaan yang menjamin hak-hak kita. Jadi sekadar itu saja. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum, dan silalah like page Abim Pulau Pinang dan sejahterakan Pulau Pinang dan Malaysia dengan dakwah hidup biar biasa. Assalamualaikum.